Hello? Oh, ya ke? Hari jadi Aisyah ialah hari esok. Jadi saya rasa nak bagi hadiah, nak post hadiah. Okey, nanti saya bagi tahu awak, okey? Okey, bye-bye. Tapi nak keluar tak boleh sebab PKPD. Pembalut hadiah tak ada. Jadi apa kita nak buat? Apa tu? Wah. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Baiklah, kita kembali dalam rancangan Seni Apa minggu ini bersama dengan Cikgu Syasha. Okey, cikgu ada dengar ada yang cakap tak ada pembalut hadiah, susah nak beli sebab PKP, tak boleh keluar rumah. Jadi, hari ini jom kita buat pembalut hadiah sendiri dengan cara stensilan. Okey, semua nak buat dengan cikgu tak? Okey, jom. Baiklah, jom kita terus ke dunia stensilan bersama Cikgu Syasha. Okey, adakah murid-murid sudah bersedia? Jom kita mulakan. Baiklah, standard kandungan pada hari ini ialah 1.2 bahasa seni dan 2.1 kemahiran seni visual. Dan standard pembelajarannya pula ialah 1.1.2 mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang membuat corak dan rekaan stensilan. Seterusnya, 2.1.6 mengaplikasikan bahasa seni visual pada karya stensilan dalam bidang membuat corak dan rekaan melalui penerokaan pertama, media dan teknik stensilan, yang kedua, proses pengkaryaan, dan yang ketiga, idea rekaan produk berfungsi. Baiklah semua, objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid-murid dapat pertama, menyenaraikan bahasa seni yang ada pada contoh karya. Yang kedua pula, murid-murid dapat membuat penerokaan media, teknik dan proses menghasilkan stensilan. Okey, apakah stensilan ni murid-murid? Okey, baiklah. Stensilan merupakan salah satu teknik menghasilkan corak dengan menggunakan blok stensil pada permukaan yang rata. Ada satu info penting cikgu nak bagi tahu tentang stensilan ni. Okey, murid-murid semua dengar tahu. Okey, teknik stensilan menggunakan alat yang mempunyai kawasan yang ditebuk bagi membenarkan pigmen warna melaluinya untuk menghasilkan rupa. Okey, contohnya ada di tepi yang gambar bunga tu. Okey, itu contoh yang cikgu telah hasilkan. Okey, murid-murid semua jelas? Okey, jom kita teruskan. Okay, seterusnya sebenarnya ada pelbagai cara untuk kita mewarnakan stensilan ni, dan antaranya termasuklah sapuan dan semburan. Okay, kalau semburan ni selalunya kita ambil berus gigi tu, kita celup pada warna, lepas tu kita sembur guna jari kita macam tu. Kalau sapuan ni pula kita guna berus cat, berus warna air kita tu kita sapu je, cat di sekeliling blok stensil yang telah kita hasilkan tu. Maka terjadilah stensilan. Baiklah, seterusnya jom kita terus ke pelbagai media dalam menghasilkan stensilan. Okey, kalau kita tengok tu contohnya digunakan media apa? Digunakan media kad busa. Lepas tu teknik yang digunakan ialah teknik potong. Dia lukis dulu, lepas tu dia potong. Okey, seterusnya teknik mewarna, dia menggunakan teknik menyapu warna pada berus. Inilah yang sapuan tu, menyapu. Dia sapu je warna pada berus, lepas tu dia letak pada blok stensil yang telah dihasilkan tu. Dan hasil karya dia, tengok, cantik kan bentuk dia. Warna dia pun sekata sebab kita guna teknik sapuan. Okey, seterusnya media apa lagi digunakan? Okey, kita boleh juga guna media alat plastik. Okey, contohnya kalau awak ada plastik terbuang dekat rumah kan. Okey, kita jimat, kita guna balik, kita buat hasil kerja seni kita dengan membuat stensilan ni. Okey, tengok dia guna alat plastik, lepas tu teknik yang digunakan ialah teknik tebuk. Okey, dia ambil lah, contohnya kalau awak ada penebuk kertas tu kan, awak boleh tebuk dekat plastik tu juga, jadilah bentuk bulat. Dan awak buatlah ikut kreativiti masing-masing. Okey, seterusnya teknik mewarna dia ialah dia menggunakan
mewarna dengan pen penanda. Okey, tahu tak pen penanda tu apa? Pen penanda tu highlighter yang kita selalu tanda dekat nota kita ke kan. Pen penanda pun kita boleh gunakan untuk hasilkan stensilan yang cantik. Okey, dan tengok hasil karya dia cantik dan kemas kan? Okey. Dan seterusnya boleh juga guna media seperti kertas ataupun sugar paper ataupun macam-macam kertas yang awak ada untuk digunakan untuk hasilkan stensilan ni. Dan teknik yang digunakan ialah lipat dan guntingan. Okey, contohnya awak nak buat bentuk hati kan, bentuk hati. Kan simetri, belah kiri dengan belah kanan sama kan. Jadi buat lipatan dulu. Seterusnya awak lukis bentuk separuh hati tu dan seterusnya awak gunting. Dan bentuk dia jadi simetri, jadi sama belah kiri dan kanan. Itu pun boleh juga digunakan untuk menghasilkan stensilan. Okey, tengok dia guna teknik mewarna pula, dia guna teknik apa? Dia menggunakan teknik mengecap. Mengecap dengan span. Okey, guna span pun boleh. Contohnya macam kalau kat rumah awak tak ada berus kan. Awak ada span je, span yang basuh pinggan dekat dapur tu kan. Awak ambil span tu, awak selup pada warna air yang telah awak bancuh tu dan awak tekapkan dan awak capkan ke atas blok stensil tu. Maka terhasillah juga hasil stensilan yang cantik dan kreatif. Okey, faham tak? Jelas tak? Menarik kan stensilan ni? Seterusnya, stensilan ni boleh menghasilkan kepada dua rupa, iaitu yang pertama rupa positif dan rupa negatif. Okey, kalau rupa positif ni macam mana? Okey, kalau tengok contoh tu, rupa positif tu digunakan bahagian dalam. Contohnya kita buat bentuk bunga dan bahagian dalam bunga tu, yang tu ialah merupakan rupa positif. Dan seterusnya bahagian luar bunga tu pula bila kita nak buat stensilan tu, kita gunakan bahagian luar sahaja kan. Maksudnya itu merupakan rupa negatif. Jadi kedua-dua kertas yang telah kita potong tu kita boleh simpan sebab kita boleh hasilkan dua rupa yang berbeza, iaitu positif dan negatif. Ada lagi tips penting dalam stensilan ni yang cikgu nak bagi tahu. Okey, tips dia ialah macam cikgu cakap sebelum tadi, untuk menghasilkan motif yang berbentuk simetri, gunakan teknik lipatan dan guntingan. Macam yang sebelum tadi cikgu dah terangkan dah kan. Okey. Seterusnya, terdapat pelbagai motif menggunakan stensil dan pewarna yang berbeza-beza. Okey, semua nak tengok tak? Okey, semua nak tengok kan? Okey, cuba kita tengok contoh yang pertama tu. Okey, dia menggunakan corak bunga. Dan itu ialah merupakan blok stensilnya. Dan permukaan dia menggunakan baju kemeja t-shirt yang putih je. Baju kosong yang putih tu, dan dia menggunakan susunan tapak catur. Okey, dalam stensil ni kita boleh menggunakan pelbagai susunan mengikut kreativiti kita. Ada susunan tapak catur, ada susunan serong, lepas tu ada susunan batu bata, ada juga susunan cermin. Okey, semua tu sebenarnya ikut kreativiti awak sendiri berdasarkan penerokaan awak yang telah awak buat, yang telah awak hasilkan dan apa yang telah awak teroka untuk tajuk stensilan ni. Seterusnya, terdapat 4 teknik mewarna dalam stensilan ini. Yang pertama ialah mewarna dengan pen penanda macam cikgu cakap tadi. Yang kedua, menyapu warna dengan berus, iaitu menggunakan teknik sapuan tersebut. Seterusnya, melorek dengan pensel warna. Okey, misalnya lah awak tak ada warna air ataupun krayon ataupun pen penanda ni, jadi awak boleh juga guna pensel warna. Okey, dan akhir sekali mengecap dengan span. Seterusnya, cikgu ada nyatakan contoh-contoh stensilan yang telah dihasilkan oleh masyarakat ataupun oleh orang-orang lain. Okey, banyak juga. Okey, stensilan ni boleh juga dilakukan di atas dinding di rumah kita. Contohnya kalau kita nak buat corak pada dinding kat rumah, boleh buat. Dan macam-macam lagi kita boleh hasilkan dengan menggunakan teknik ataupun cara aktiviti stensilan ini. Okey, nak tak buat hasil stensilan untuk diri sendiri? Sebab tadi kita nak buat pembalut hadiah. Okey, jom hasilkan stensilan. Arahan tugasannya ialah hasilkan sebuah corak stensilan bertemakan bebas mengikut kreativiti masing-masing untuk dijadikan kertas pembalut hadiah.
Kemudian minta bantuan ibu bapa untuk merakamkan murid-murid melakukan apresiasi seni. Okey, nak tahu tak murid-murid apakah alat dan bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan stensilan ini? Okey, yang pertama sekali ialah kertas, kedua pensel, yang ketiga gunting, keempat warna air, kelima berus. Okey. Selain daripada itu, murid-murid boleh gunakan apa sahaja alat dan bahan yang terdapat di rumah masing-masing, okey? Contohnya macam span. Okey, berikut merupakan langkah-langkah untuk menghasilkan stensilan. Pertama sekali, ambil kertas dan pensel dan lukis corak yang kita ingin hasilkan. Kemudian, kertas ini cikgu akan lipat dua kerana cikgu ingin menggunakan teknik lipatan dan guntingan. Okey, kemudian cikgu akan lukis bentuk yang cikgu nak, iaitu bentuk rama-rama. Cikgu akan lukis separuh sahaja kerana cikgu menggunakan teknik lipatan dan guntingan. Kemudian, ambil gunting dan gunting corak yang telah kita lukis. Baiklah, ini merupakan corak rama-rama yang telah cikgu hasilkan. Seterusnya, ambil kertas lukisan ataupun apa-apa kertas yang murid-murid ada. Kemudian, ambil warna-warna yang murid-murid ada. Contohnya macam warna pensel, warna air dan warna krayon. Ikut kesukaan murid-murid. Dan pada hari ini, cikgu akan menggunakan pensel warna untuk mewarna stensilan. Seterusnya, ambil blok stensilan yang telah kita hasilkan tadi dan letakkan di atas kertas lukisan yang kosong. Dan pilih warna yang murid-murid ingin warna. Seterusnya, pegang blok ini di atas kertas dan warnakan dengan kemas. Kemudian, buka dan lihat ini adalah hasil stensilan yang telah dihasilkan oleh cikgu. Ini merupakan rupa positif dan seterusnya murid-murid juga boleh menggunakan bahagian ini untuk menghasilkan rupa negatif. Lihat, ini merupakan rupa negatif dan ini merupakan rupa positif. Hasil stensilan siap. Mudah kan? Ini pula merupakan contoh apresiasi seni yang boleh dilakukan selepas menghasilkan hasil kerja stensilan ini. Okey, saya telah menghasilkan stensilan dan ini merupakan rupa positif dan ini merupakan rupa negatif. Saya telah menghasilkan corak ataupun bentuk rama-rama dengan menggunakan kaedah ataupun teknik lipatan dan guntingan. Okey, seterusnya saya menggunakan warna yang terang iaitu warna merah jambu dan untuk rupa negatif saya menggunakan warna hijau untuk menaikkan lagi gambar rama-rama ini. Okey, apakah yang perlu dihantar kepada Cikgu Syasha? Okey, baiklah. Yang pertama, murid-murid perlu menghantar hasil tugasan stensilan. Yang kedua, murid-murid perlu menghantar video murid-murid melakukan apresiasi seni terhadap hasil tugasan stensilan tersebut. Nak hantar kat mana ya? Hantar dekat WhatsApp Cikgu Syasha. Terima kasih murid-murid.